Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita kembali bersiaran di Malaysia hari ini, edisi 29 April 2020 bersamaan dengan 6 Ramadan 1441 Hijrah. Bertemankan kami berdua, saya Hanif Miswan. Dan saya Anim Izzati Rizki. Terima kasih kerana anda masih lagi menyokong kami di MSI. Mungkin tak tidur terus lepas sahur, terus menyaksikan kami di MSI. Terima kasih banyak-banyak. Dan jangan lupa untuk ikuti perkembangan kami di Instagram MSI TV3. Di FB pun sama, boleh titipkan pandangan pesanan anda di kami. Alu-alukan segala aktiviti yang anda lakukan di rumah sepanjang PKP ini. Okey, jadi seperti yang kita akan kongsikan kepada anda tentang perkembangan terkini Perintah Kawalan Pergerakan. Hari ini dah masuk hari ke-43 di mana catatan kematian telah 100 ya Hanif. Jumlah kematian telah pun mencecah 100. Kes baharu 31 kes dan jumlah kes 5,851. Dan pastinya hari ini telah pun dimaklumkan bahawanya adalah hari ke-43 PKP, tetapi adalah hari pertama bagi fasa keempat PKP dan dimaklumkan juga telah memasuki fasa pemulihan. Dan itu mungkin hanya frasa sahaja, tapi perlu kita fahami bahawa masih lagi ada kes-kes yang aktif. Kalau kita saksikan carta setelah tadi, lebih kurang 1,700 kes yang masih aktif. Tapi difahamkan juga semalam banyak juga perkara-perkara positif yang telah pun diberitahu bahawa terdapat lebih kurang 6 ataupun 7 negeri yang tidak ada kes baharu. Daripada 31 kes semalam, termasuklah daripada negeri-negeri di utara Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak mencatat tiada kes baharu semalam. Jadi pastinya itu satu perkara yang sangat baik dan ini taburannya sepanjang 43 hari di Malaysia. Dan ini menunjukkan bahawa langkah kerajaan untuk memperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan ini sangat-sangat efektif di dalam meratakan lengkungan penularan wabak COVID-19 ini. Dan pastinya kita masih lagi berdepan dengan situasi yang kita tidak boleh kata dah pulih sepenuhnya, tidak. Masih lagi kita berdepan dengan cabaran ini dan ini adalah fasa yang terpenting untuk kita meneruskan perjuangan kita ini. Betul, dan apa yang anda dapat saksikan ini adalah yang telah pun dikemas kini pada 28 April 2020 pada jam 4.30 petang. Itu adalah antara yang terkini kita dapati dan kepada anda semua ini bukanlah satu kejayaan lagi. Pastinya jauh lagi perjalanan kita. Mungkin dah masuk fasa keempat PKP. Ini menunjukkan sedikit sebanyak yang baik. Zon hijau semakin bertambah, zon merah semakin berkurangan. Walau bagaimanapun kita harus kekal berada di rumah dan menuruti Perintah Kawalan Pergerakan dengan baik sekali. Ya, dan hari ke-43 ni pastinya sekarang ini banyak sekali menguji kita, terutamanya kepada mereka yang kekal berada di rumah, mereka yang tidak perlu keluar bekerja. 43 hari berada di rumah bersama dengan keluarga. Saya percaya sekarang ini kalau kita saksikan, Anim juga berada di media sosial, melihat kepada segala perkara yang sedang berlaku ini seakan satu ujian
kepada real karakter kita dalam kehidupan kan. Sebab ialah sehari dua mungkin kita masih lagi boleh bersabarlah kot. Dah 43 hari ini kadang-kadang perkara yang sekecil-kecil perkara itu pun boleh mendatangkan ataupun menimbulkan satu kesangsian. Banyak sekali kita melihat aura-aura negatif pada ketika ini di media sosial terutamanya. Jadi saya percaya ini satu perkara yang kita tidak mahu, positif negatif aura ini. Jadi kita harap anda kekal bertenang. Janganlah kita tidak perlu komen pun segala benda yang berlaku di negara pada ketika ini. Kita tidak perlu memberikan pendapat. Cukuplah kalau kita tak ada benda baik yang kita nak cakap, tak perlulah kita mengeluarkan sebarang perkataan. Ya, dan tetapi dari sudut positifnya kita dapat tengok ramai pendakwa-pendakwa. Begitu juga rakan artis yang kerap melakukan IG live dan sebagainya. Apa kata kalau kita channelkan ataupun tukarkan fokus kita itu kerana bosan dengan PKP ini berada di rumah untuk menyaksikan perkara-perkara ilmiah. Sedikit sebanyak ini dapat menjadikan kita yang terbaik dalam fasa yang kita mempunyai masa yang terlalu banyak. Jadi lepas ini mungkin selepas habis PKP ini kita dah sibuk dengan urusan masing-masing, tidak sempat untuk memperbetulkan apa yang tidak betul dalam diri ini. Sepanjang bulan Ramadan ini ambillah kesempatan yang baik untuk menyaksikan program-program ilmiah. InsyaAllah ada kebaikannya untuk kita nanti kan? Betul, memasuki 6 Ramadan dah. Betul. Kita ni dah hampir seminggu kita berpuasa bagi umat Islam dan pastinya ini adalah segalanya adalah new normal ataupun normal baharu kepada kita, termasuklah berpuasa dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Ada 3 surat khabar yang ingin kita bacakan. Okey, seperti biasa, Harian Metro pilihan kami adalah halaman 2 dan 3. Kami menang dalam doa. Okey, halaman 2 dan 3 ini bercerita tentang pelajar-pelajar tahfiz yang dikuarantin beri penghargaan kepada petugas kesihatan selepas dibenarkan untuk pulang. Walaupun kita saling tidak mengenali tetapi kasih sayang, layanan dan perhatian yang diberikan saling tidak tumpah seperti ibu bapa kepada anaknya. Ini apa yang dikatakan oleh wakil pelajar tahfiz. Suasana sayu menyelubungi pekarangan stesen kuarantin untuk COVID-19 di Institut Sosial Malaysia ISM di sini apabila petugas meraihkan pelajar tahfiz yang sudah dibenarkan pulang selepas menjalani kuarantin lebih sebulan di situ. Ini kerana pelajar tahfiz Madrasah Miftahul Ulum Masjid Sri Petaling yang dibenarkan pulang pada 25 April lalu bukan sahaja berdiri mengucapkan penghargaan, malah mendoakan semua petugas. Kita dapat saksikan video sayu perpisahan itu tular di media sosial dan ramai warga maya memuji adab yang ditunjukkan pelajar tahfiz berkenaan. Ini salah satu yang perlu dicontohi, bagaimana mereka menghargai petugas-petugas hadapan, barisan hadapan yang menjaga mereka tidak kurang dan tidak lebih sebagai ibu bapa sepanjang kuarantin ini, sepanjang sebulan yang lalu. Alhamdulillah segalanya telah pun kembali seperti biasa untuk pelajar-pelajar tahfiz. Ini yang kita harapkan agar yang lain juga, mereka yang berada di bawah jagaan petugas-petugas barisan hadapan dapat menghargai jasa mereka ini kerana mereka habiskan siang dan malam untuk kita, untuk menjaga kita sama seperti jagaan ibu bapa. Ya, baik, insya-Allah. Okey, itu yang dikongsikan di Harian Metro. Akan ada satu hari di mana tiada penambahan kes, tiada lagi apa-apa berita yang negatif dan itu adalah mungkin hari kemenangan yang kita nantikan, insya-Allah. Okey, kita nak teruskan di berita harian. Ini berkenaan dengan satu lagi pengumuman kerajaan bersempena dengan Perintah Kawalan Pergerakan fasa keempat yang bermula pada hari ini berkenaan dengan operasi sepenuh masa, tiada sekatan masa yang diberikan kepada perniagaan dalam sektor dibenarkan beroperasi semasa Perintah Kawalan Pergerakan 1, 2 dan 3 untuk beroperasi pada kapasiti penuh tanpa sekatan masa berkuat kuasa pada hari ini. Ini bagi memastikan usaha menyekat penularan COVID-19 tidak terjejas, syarikat wajib patuh prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Keputusan dibuat bagi memulihkan sistem rantaian bekalan barangan dan perkhidmatan untuk memenuhi permintaan tempatan dan luar negara. Seterusnya memberi impak positif kepada pendapatan syarikat khususnya PKS. Kita boleh saksikan berita sepenuhnya di halaman ketiga, kebenaran operasi tanpa sekatan masa. Dan ini menurut Menteri Kanan Hal Ekonomi Muhammad Azmin Ali, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, ketika kerajaan memberikan kelonggaran itu, rakyat dan pemilik perusahaan perlu memulakan kebiasaan baharu dengan mematuhi penjarakan sosial di tempat kerja, kebersihan diri dan garis panduan kawalan kesihatan. Dan turut ditambah adalah berkenaan dengan apa yang digariskan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Menurut Ketua Pengarah Kesihatannya, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, sektor ekonomi boleh kembali beroperasi seperti biasa kerana Malaysia sudah berada dalam fasa pemulihan dan tidak berlaku peningkatan kes
mendadak pada April seperti unjuran beberapa pihak sebelum ini. Namun, apa yang perlu dan perlu ditekankan sepenuhnya adalah SOP yang perlu dipatuhi oleh semua pihak dalam memastikan bahawa tidak ada penambahan kluster baru. Itu yang paling ditekankan dan turut dimuatkan di laman muka surat ketiga ini adalah berkenaan dengan senarai sektor yang dibenarkan dalam tempoh PKP fasa 1, 2 dan 3 tiada perubahan tapi dibenarkan untuk beroperasi secara penuhlah kapasiti yang maksima dan tiada sekatan masa. Okey, kita harapkan tindakan kerajaan untuk melonggarkan sedikit sebanyak perkara-perkara yang perlu dilonggarkan ketika PKP ini tidak diambil kesempatan oleh pihak-pihak yang tidak mematuhi SOP ataupun langkah-langkah keselamatan yang telah diterapkan selama 43 hari PKP ini. Jangan tinggalkan sedikit pun apa yang disarankan oleh kerajaan. SOP penjarakan sosial, hand sanitizer dan juga jaga kesihatan diri anda supaya kita tidak mahu seperti Hanif katakan tadi kluster baharu yang di hujung-hujung peperangan ini. Betul. Kerana kita hampir menang tetapi belum lagi menang. Okey. Itu di Berita Harian Metro dan ada dikongsikan NST. Betul. Silakan. Di NST di muka hadapannya dipaparkan satu tajuk yang sangat menarik juga, easing restrictions as Malaysia registered its lowest numbers of cases yesterday since the start of the MCO. Industries approved to operate can do so from today without any time limit to boost capacity. The NSC is also drawing up SOPs to give more freedom to those in green zones. Dan mungkin sama dengan apa yang dikongsikan tadi, tapi yang ditekankan adalah satu SOP yang baru akan ditekankan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara MKN kepada mereka yang berada di green zone. Saya juga turut mendengar sidang media yang diperintahkan semalam berkenaan dengan mungkin ada SOP yang baru kepada mereka yang berada di kawasan zon hijau dan mungkin boleh turun ke rumah bersama keluarga, mungkin ada waktu-waktu yang dibenarkan, mungkin ada jarak yang diberikan kepada keluarga-keluarga tersebut atau boleh melakukan aktiviti-aktiviti. Jadi ini antara zon hijau yang telah pun diwartakan, hanya 12 sahaja zon merah yang masih lagi melanda, terutama di negeri Selangor, kawasan Petaling dan Hulu Langat. Di Kelang dan Gombak telah pun disahkan ataupun telah diberikan sebagai zon hijau, manakala di Perak ada juga tanpa sebarang zon merah. Cuma yang masih ada hanyalah di Petaling, di Putrajaya juga dan juga di beberapa kawasan di Johor. Jadi ini taburannya dan boleh kita perhatikan. Dan yang penting janganlah kita merasakan bahawa zon hijau itu selamat sepenuhnya. Betul. Tidak, masih lagi, tetapi mungkin diberikan sedikit kelonggaran sepanjang tempoh PKP yang selanjutnya nanti ini. Okey, itu antara perkongsian Berita Harian Metro dan NST. Anda boleh dapatkan sekarang ini dah secara digital, percuma untuk anda. Nanti kita akan war-warakan sekali lagi. Okey, kali ini pula kita ingin kongsikan rakan wartawan MSI kami Izwan sempat menyaksikan ataupun merangkumkan sedikit sebanyak bagaimana perjalanan pelajar untuk pulang ke kampung halaman. Kali ini dari zon tengah ke zon utara. Rakan wartawan kami Izwan sempat ke UM, Universiti Melaya, untuk menyaksikan hampir 170 pelajar yang pulang ke kampung mereka. Saksikan. Buat pertama kali dalam sejarah Malaysia, seramai 790 orang pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT dihantar pulang ke kampung halaman akibat wabak COVID-19. Melibatkan zon tengah, sebanyak 9 pusat pelepasan di sekitar Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya disediakan. Hanya zon hijau sahaja dilaksanakan. Pergerakan pelajar dikawal ketat mengikut prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Jam menunjukkan 10.45 malam dan kini saya berada di ruang legar di Dewan Tuanku Chancellor Universiti Melaya dan kesemua para pelajar sedang disaring di dalam dewan ini sebelum diberikan kebenaran untuk pulang ke kampung masing-masing. Turut berada di lokasi, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob meninjau keadaan semasa pelajar di Universiti Melaya ini. Cukup teratur daripada mula mereka mendaftar tadi, and then mereka disaring saringan gejala iaitu melalui suhu badan dan sebagainya, dan kedudukan di dalam dewan pun penjarakan sosial dilaksanakan.
waktu beratur nak naik bas pun masih lagi beratur dengan penjarakan sosial. Di dalam bas pun penjarakan sosial juga dilaksanakan. Jadi saya puas hatilah apa yang dilaksanakan oleh pihak Universiti Melaya ni. Gerakan pulang hari ini telah berlaku dengan baik sekali. Kita telah diberikan satu SOP yang sangat teratur dan kami telah mengikut SOP-nya lah. Saya rasa rata-rata kesemua universiti telah menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik. Dalam keadaan kekangan kita ada. Sentiasa kami punya fikiran adalah kebajikan pelajar dan juga kepada keadaan COVID keseluruhannya. Seramai 164 orang pelajar Universiti Melaya dibawa pulang ke 3 buah negeri di utara tanah air, Kedah, Perlis dan Pulau Pinang. Selama ni terkurung dalam bilik selama 3 minggu. Jadi bila balik rumah boleh jumpa family semua. Itulah perasaan saya. Tak sabar nak balik? Tak sabar nak balik. Banyak untuk sini okey sebab ada kami punya master dengan fellow semua bagi makan kat kami, jaga kami. Balik rumah yang pastinya saya nak makan masakan ibu lah. Selain itu boleh juga luang masa dengan family yang dah lama lah saya impikan selama ni. Bagi menjaga penjarakan sosial, hanya 20 orang pelajar sahaja ditempatkan di dalam sebuah bas. Dan lebih 10 buah bas yang digunakan turut disanitasi sepenuhnya sebelum dan selepas perjalanan. Pastinya senyuman manis terukir di bibir para pelajar Universiti Melaya pada malam ini kerana mereka tidak sabar untuk pulang ke kampung masing-masing dan saya dapati mereka di sini mengikuti segala prosedur operasi standard yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan seperti pemakaian topeng muka, hand sanitizer dan saya difahamkan mereka dibekalkan juga dengan makanan untuk bersahur ketika di dalam bas nanti kerana bas tidak akan berhenti di mana-mana pusat rawat dan rehat kerana itu adalah salah satu prosedur tersebut. Tepat jam 11.30 malam, bas bertolak menuju ke destinasi sebelum dijemput seorang wakil keluarga masing-masing. Baik, difahamkan seramai 100,000 pelajar seluruh Malaysia yang berada dalam proses untuk dihantar pulang. Ada juga yang telah pun selamat tiba di kampung dan ada yang masih lagi menunggu giliran masing-masing, terutamanya mereka yang masih berada kampung, mereka berada di zon merah, masih lagi tidak dibenarkan pulang buat masa ini. Jadi harap bersabar. Kepada mereka yang dibenarkan untuk pulang, juga perlu bersabar dan mengikuti segala proses yang telah pun ditetapkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara. Ini semua untuk kebaikan bersama. Okey, sekarang kita ingin terus bersama dengan anda untuk kita membawakan lebih banyak perkembangan ataupun satu lagi perkongsian berkenaan dengan apa yang sedang berlaku pada ketika ini, iaitu kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan dan masuki hari yang ke-6 Ramadan pada hari ini. Kita ingin berbicara mengenai makbulnya doa pada bulan Ramadan ini. Jadi telah pun berada bersama kita di FB Live untuk berkongsi dengan kita adalah Ustaz Jafri Abu Bakar. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, Ustaz, yang pertamanya terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Harap Ustaz sihat ya. Alhamdulillah, sentiasa bersedia dengan MHI ini. Betul. Itu yang pertama. Terima kasih kerana sudi berkongsi pengajaran pada kami lah. Setiap hari ada saja pelbagai topik menarik. Saya saksikan Ustaz berbudi pada tanah tu topiknya. Sangat menarik tengok Ustaz berkebun. Okey Ustaz. Kita nak teruskan mungkin dengan perkongsian yang pertama secara pembuka bicara. Bulan Ramadan ini bulan penuh keberkatan yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam terutamanya. Betul. Makbulnya doa pada bulan ini. Apa simbolik dan sinonimnya bulan Ramadan dan makbulnya doa ni Ustaz? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton MHI sekalian. Bulan Ramadan ini Allah bagi satu keistimewaan. Antara keistimewaan yang Allah berikan dalam bulan Ramadan ialah bulan yang disebut sebagai bulan yang makbulnya doa. Bulan yang Allah berikan kepada kita kelebihan-kelebihan dalam kita berdoa kepada Allah SWT. Dan kenapa kita perlu berdoa? Yang pertamanya ialah disebabkan oleh kehendak dan keperluan kita sendiri. Bila kita memerlukan sesuatu benda, kita akan meminta. Dan tidak ada tempat sebagai tempat yang paling indah dan paling baik untuk kita minta, melainkan daripada Allah Sang Pencipta kita sendiri. Yang keduanya, salih ala Muhammad, kenapa kita perlu berdoa kepada Allah? Kerana dia sifat seorang hamba.
bila kita meletakkan diri kita sebagai seorang hamba, maka tidak ada tempat yang paling yang lebih baik untuk kita minta melainkan kepada Tuhan yang Maha Pemberi. Yang ketiganya, kenapa kita perlu minta, kita berdoa kepada Allah? Dia merupakan perintah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana yang Allah menyebutkan dalam surah Al-Ghafir ayat ke-60, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepada aku, nescaya aku akan perkenankan untuk kamu. Dan yang keempat, yang berikutnya, yang kelima ialah sallallahu alaihi Muhammad, kita berdoa kepada Allah sebagai pintu rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan doa itu adalah anak kunci kepada pintu rahmat. Hadis riwayat daripada Ad-Dalami. Maka subhanallah, setiap hari dalam kehidupan kita ada saja perkara yang kita harapkan dalam kehidupan. Kita harap anak-anak yang soleh, kita harap kalau kita ada sakit, kita harap supaya Allah sembuhkan penyakit kita. Kita harap supaya rezeki kita dimurahkan oleh Allah. Sama ada pengharapan dunia maupun pengharapan akhirat. Kita sangat-sangat memerlukan kepada sallallahu alaihi wasallam termakbulnya semua permintaan-permintaan dalam kehidupan kita. Maka tidak ada lain yang perlu kita lakukan ialah dengan kita melainkan dengan kita mengangkat tangan lalu berdoa kepada Allah. Dan paling cantik ialah kita menggunakan waktu-waktu makbul doa dalam kehidupan kita, iaitulah di antaranya ialah bulan Ramadan ini. Jadi perbanyakkan berdoa dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah memandang, Allah mengabulkan doa-doa kita bersempena dengan waktu makbul doa yang namanya bulan Ramadan. InsyaAllah. Ya, saya sangat menarik kerana Ustaz bercerita mengenai waktu makbulnya doa adalah pada bulan Ramadan ini, bulan penuh keberkatan. Tapi waktu yang kalau boleh kita katakan yang spesifik Ustaz untuk kita berdoa sepanjang bulan Ramadan ini? Ya, Masya Allah, Ustaz Ismail ni saya nak menyampaikan dan saya harap para penonton sekalian mengambil peluang waktu-waktu mustajab doa dalam bulan Ramadan ini untuk kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Yang pertamanya, subhanallah, kata Allahumma salli alaihi wasallam, ulama menyusun waktu-waktu makbul doa ketika kita bersepanjang bulan Ramadan. Yang pertamanya ialah pada ketika waktu sahur. Ya, salli ala sayyidina Muhammad. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun, surah Az-Zariyat ayat 18. Ketika waktu sahur itu mereka berdoa memohon keampunan. Jadi tuan-tuan, manfaatkan waktu ini sebaiknya. Bangun sedikit awal untuk kita solat 2 rakaat tahajud, kemudian angkat tanganlah berdoa. Dan ketika kita berada di hadapan makanan bersama dengan anak-anak keluarga kita tu, angkat tanganlah berdoa kepada Allah. Berdoa sungguh-sungguh apa yang ada dalam hati kita disaksikan oleh anak-anak kita, diaminkan oleh anak dan isteri kita, keluarga kita. Ya Allah, berilah kebaikan kepada keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, berilah sejahtera kepada keluarga kami, ya Allah. Jauhlah musibah, bala bencana daripada keluarga kami, ya Allah. Manfaatkan waktu sahur itu sebaiknya. Yang keduanya, waktu mana? Waktu kita berpuasa sepanjang hari itu. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang mafhumnya, riwayat Imam Tirmizi, ada 3 golongan yang doa mereka tidak akan ditolak. Yang pertamanya, orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Yang kedua, imamul adil, imam-imam yang adil. Dan yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Jadi sepanjang kita berpuasa, sallallahu alaihi Muhammad, sepanjang waktu itulah doa kita sedang dipandang dan tidak ada hijab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, waktu mana? Ini pun waktu paling special. Yang saya minta sungguh-sungguh, manfaatkan waktu ni sebaiknya. Waktu mana? Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki waktu yang tidak tertolak doanya, iaitu ketika berbuka puasa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saya nak minta tuan-tuan sekalian manfaatkan waktu ni sebaiknya. Waktu mana? Waktu berbuka puasa. Jangan sia-siakan waktu ni. Kita selalu tuan-tuan ambil makanan, anak-anak kita makan depan TV, dan suami kita buka puasa dekat luar rumah, isteri pula buka puasa celah peti ais menangis sebagainya sebab tak boleh balik raya. Tuan-tuan, ruginya waktu tu bila kita tak manfaatkan sebaiknya dengan keluarga kita. Ambil waktu 15 minit sebelum daripada sallallahu alaihi Muhammad, 10 minit ke sebelum daripada berbuka puasa, duduk di hadapan hidangan tu, ayah ni ambil peranan, ya Allah, tolonglah ya Allah, berilah ya Allah kebaikan kepada keluarga kami ya Allah. Sebut nama anak kita seorang itu, sentuh hati mereka dengan doa-doa kita. Waktu makbul doa. Dan manfaatkan waktu itu sebaiknya. Saya sangat rasa macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedih bila apa? Bila waktu ni kita tak manfaatkan sebaiknya untuk kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Sedangkan kita punya banyak hajat dalam kehidupan kita untuk Allah makbulkan.
Itu di antara waktulah ada waktu-waktu yang lain lagi. Betul. Bersahur sepanjang berpuasa dan juga sewaktu berbuka, Ustaz. Betul. Tapi menariknya, Ustaz, sebab kita ni perlu ada adabnya di dalam berdoa. Ya, betul. Kadang-kadang bila kita nak berdoa tu, anak pula main kat depan tu mengganggu khusyuk kita nak berdoa tu, Ustaz. Apa adab dan syaratnya? Ialah kalau kita ingin berdepan dengan Pencipta, meminta sesuatu pula tu, Ustaz. Syarat-syarat ataupun adab untuk doa ini dimakbulkan. Baik, Allah SWT ada begitu, ada adab lah, betul disebutkan sekali Allah Sayyidina Muhammad. Bila kita nak berdoa ni, masya-Allah Ustaz Ismail, yang pertamanya antara adabnya tuan-tuan ialah kita duduk dalam keadaan khusyuk. Dan kita ikhlaskan doa kita itu semata-mata kerana Allah. Dan relatekan setiap apa yang kita minta itu dengan akhirat. Oleh Allah SWT, ya Allah, jadikanlah anak aku ni Allah anak yang saleh. Ya Allah, andai kau berikan murahkanlah rezeki kepada keluarga kami ya Allah, supaya kami dapat berzakat, kami dapat membantu orang yang susah dan sebagainya. Yang keduanya, adab bila kita berdoa ialah di antaranya ialah kita menghadap kiblat. Yang ketiga ialah mengangkat tangan ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Dua tapak tangan kita ni menghadap ke arah kiblat. Yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dua tapak tangan menghadap ke langit yang pertamanya. Yang keduanya ialah dua tapak tangan menghadap ke arah muka. Ada yang tutup mulut macam tu. Ada yang letak tapak tangan di atas lutut. Itu nampak sangat macam tak bersungguhnya kita dalam berdoa. Angkat tangan ni menunjukkan kesungguhan. Ya Allah, berilah ya Allah. Kalau macam kita jumpa orang miskin kan, ya, tolonglah sikit, tolonglah bagi saya sedekah sikit. Nanti satu tangan je, satu tangan lagi pun letak kat pinggang tu. Rasa macam tak nak bagi kita tu. Tapi kalau dia begini, tolonglah sikit, tolong sikit. Jadi subhanallah Ustaz Simat menunjukkan kesungguhan kita bila kita berdoa dengan kita menadah tangan kita ni, sama ada ke langit ataupun ke wajah kita. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, di antara adabnya lagi bila kita berdoa ni ialah kita ulang-ulang sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Razzaq bila kita minta rezeki sebagainya, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Latif bila kita nak minta supaya dilembutkan hati-hati kita, lembutkan hati anak-anak kita sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad. Kita berdoa kepada Allah dengan mengulang-ulang sebut-sebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi kita berselawat kepada baginda Nabi SAW bila kita berdoa. Bila seorang lelaki dia berdoa pada Allah di depan Nabi SAW dengan berdoa yang bersungguh-sungguh, kemudian Nabi SAW kata, kamu ni gelojoh, kamu ni kelang kabut. Bila kamu berdoa kepada Allah, pujilah Allah, sebut nama, berselawat kepada Nabi SAW, lalu berdoalah sesuka kamu. Jadi di antara adab kita bila kita berdoa ialah kita mengucapkan Alhamdulillah, dan lalu kita berselawat kepada baginda Nabi SAW, kemudian kita berdoalah. Kemudian yang berikutnya ialah fahami doa yang nak kita minta. Ini di antaranya. Kadang-kadang tak salah untuk kita berdoa dalam bahasa yang kita faham, bahasa Melayu sendiri. Kan? Kadang dia berdoa dalam bahasa Arab tapi dia sendiri pun tak faham apa yang dia minta. Tapi yang paling afdal ialah kita menggunakan bahasa atau menggunakan ayat yang disebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan oleh hadis Nabi SAW. Itu yang paling afdal. Tetapi tak salah untuk kita meluahkan apa yang ada dalam isi hati kita secara bahasa yang kita memahami. Dan anak-anak kita faham dan keluarga kita faham. Manfaatkan waktu sebaiknya dalam bulan Ramadan ini untuk kita berdoa bersungguh-sungguh. Luahkan apa yang ada dalam hati kita. Susun ayat-ayat. Ulang-ulang doa tersebut. Allah tak pernah jemu untuk mendengar doa kita. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan Allah malu bila seorang hamba dia mengangkat tangan berdoa kepadanya lalu tidak dimakbulkan. Maka tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, kebanyakan berdoa kita dalam bulan Ramadan ini, luahkan apa yang ada dalam hati kita, minta sungguh-sungguh kepada Allah. Mudah-mudahan insya-Allah Allah akan kurniakan dan berikan yang terbaik untuk kita, insya-Allah. Insya-Allah. Ustaz Jafri, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami. Saya minat dengan apa yang disampaikan supaya kita bersungguh-sungguh menadah tangan terlebih dahulu dan kita perlu jangan tergesa-gesa kan, sebab kadang-kadang dalam fikiran dah fikir yang dunia sampai kita terlupa yang kita sedang menghadap Pencipta. Okey Ustaz, terima kasih banyak. Teruskan berkongsi dengan kami perkongsian-perkongsian menarik dengan video-video ringkas yang Ustaz kongsikan. Terima kasih banyak-banyak kan sudi bersama kami sekali lagi. Assalamualaikum, selamat berpuasa. Itu dia Ustaz Jafri Abu Bakar, pendakwah yang turut bersama kita berkongsi berkenaan dengan makbulnya doa. Dan sekarang ini kita nak teruskan perkongsian di MSI. Rakan setugas Anim Izzati ada perkongsian yang sangat menarik untuk kita bawakan. Silakan.
Okey, terima kasih Hanif Miswan dan juga Ustaz Jafri Abu Bakar tidak pernah jemu untuk menolak kami meminta berdakwah di MHI. Terima kasih banyak-banyak. Hari ini insya-Allah siapa sahaja yang menyaksikan kami di MHI yang sedang mendengar dakwah yang disampaikan tadi, doanya dimakbulkan sepanjang Ramadan ini insya-Allah. Amin. Okey, kita beralih sedikit topik. Kali ini kita ingin cerita tentang televisyen ataupun media konvensional seperti televisyen ini. Dia adalah satu platform ilmiah dan juga dakwah yang menjadi pilihan lebih-lebih lagi sekarang ini kerana ada platform digital, ada juga platform televisyen. Di manakah satu yang menjadi pilihan kita sebenarnya untuk mendapatkan berita sahih lagi benar dalam konteks ilmiah dan juga dakwah. Jadi untuk itu kita terus bersama dengan Ustaz Syahrizan Daud At-Turabi selaku pendakwah pada hari ini. Terima kasih Ustaz bersama dengan kita. Terima kasih Anin. Terima kasih. Sihat. Alhamdulillah. Selamat berpuasa. Alhamdulillah, insya-Allah hari yang ke-6 lah kita. Hari yang ke-6. Okey Ustaz, kita sebenarnya bercerita tentang bagaimana platform yang ada di sini, platform digital, televisyen yang menjadi pilihan bagi sesetengah individu untuk melihat konteks-konteks ilmiah dan juga dakwah. Tapi sebagai pendakwah ini pastinya ada platform tertentu yang ingin diperkatakan. Bagaimana Ustaz melihat situasi ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali kita duduk dalam satu industri teknologi maklumat, Anin, kan? So bila duduk dalam satu industri teknologi maklumat ni, kita sendiri yang pertama sekali kena ada satu prinsip. Kita yang nak tengok maklumat macam mana yang kita nak. So daripada apa sikap kitalah yang akan membentuk tindakan kita. So kalau kita jenis orang yang jenis lantaklah apa sahaja, yang penting aku nak terima. So benda tu akan jadi masalah kepada dia. Tak kira sama ada dia nak guna media digital ke, televisyen sendiri ke, surat khabar ke apa ke. Kalau dia sendiri tidak ada satu prinsip dalam diri dia, dia perlukan maklumat yang sahih, dia perlukan satu info yang tepat, yang betul, yang tidak ada keraguan. So kalau dia jenis bebas, maka dia tidak akan ada apa-apa masalah. Dia boleh berkata-kata, dia pun boleh. Even orang cakap apa pun dia akan terima. Tapi bagi orang yang ada prinsip, Anin, tambah pula dia seorang Muslim, seorang mukmin pula, berada pula dalam bulan Ramadan mungkin, dia sudah semestinya dia akan ada satu sikap dan prinsip dalam diri dia yang dia tak akan mudah untuk dengar atau tengok suatu perkara yang tidak memberi manfaat untuk dia, apatah lagi yang tak betul, yang tidak sahih dan sebagainya. Jadi sebab itu, kalau soalan Anin tadi, apa yang pilihan yang dia ada tertakluk pada diri dia sendiri. Kalau dia jenis orang yang hanya sukakan hiburan, dia akan cari yang hiburan semata-mata marahnya melampau pun. Dia tak ada kisah hiburannya macam mana. Yang penting dia nak seronok. Jadi sebab tu saya kata benda ni dia untuk first impression kita dulu, dia kena kembali kepada sikap individu tu sendiri. So kalau kita seorang mukmin, seorang Muslim, kita ada had sempadan kita. Bukanlah tak boleh langsung tengok TV, tak boleh langsung melayari internet. Tapi kita ada had dan sempadan. Itu yang Islam ajar. Islam guide kita untuk kita buat. Kemudiannya apa yang tak boleh dan kita stop. So dekat situ dulu mungkin jawapan saya. Okey, kita melihat kepada kalau nak mendapatkan berita sahih ni sukar untuk kita pilih platform digital kerana terlalu banyak berita palsu di sana. Banyak portal-portal yang mewujudkan berita-berita yang tidak sahih dan sebagainya. Kita pun ada beberapa proses untuk mendapatkan itu adalah betul-betul sahih dan benar. Tapi bila kita bercerita tentang televisyen yang masih lagi relevan dengan berita sahih dan berita-berita ilmiah, dakwah dan sebagainya, ini adalah menjadi salah satu. Dan di musim PKP ni juga semakin lama semakin ramai memberi perhatian menyaksikan program-program melalui televisyen dan sebagainya. Bagaimana Islam menyarankan kita untuk mendapatkan berita sahih dalam kehidupan supaya kita tidak sesat dan kita tidak melanggar apa yang tidak sepatutnya kita lakukan? Oh, okey. Soalan ini sangat-sangat bagus. Di televisyen, contoh macam Media Prima, TV3 ni, kita memang ada satu unit kan untuk menjaga konten tu. Kan maknanya sama ada tapisan melalui Finas. Kemudiannya dalam Media Prima sendiri dia ada unit untuk nak jaga bahan-bahan tu untuk pastikan dia sahih, tepat, legit dan seumpamanya. So berbeza dengan media alternatif yang ada, kita taklah kata semuanya salah, tapi kita akan terdedah dengan media yang tidak ada sempadan. So ini yang Islam datang, dia sempadankan kita. Dalam Quran pun Allah sebut ya ayyuhallazina amanu. Maknanya bagi orang yang beriman, dia akan ambil berat bab ni. Kalau dia kurang iman, dia akan biasa lantak, yang penting aku nak percaya. Tapi kalau orang tu betul-betul beriman, maka Allah ingatkan orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu.
Wahai orang yang beriman, kalau datang sesuatu berita yang datang daripada yang kamu tak tahu daripada mana, disebut fasik. Fasik ni yang kita tidak pasti, yang kita tidak ada satu confirmation, satu yang boleh buat endorsement, itu namanya fasik. Fatabayyanu. Maka dia kena tabayun, dia kena clarify, dia kena pastikan benda tu, maklumat tu betul-betul sahih, baru dia percaya, apatah lagi dia nak sebarkan pula. So sebab itu relevannya televisyen yang ada unit yang menjaga konten, yang adanya finas, yang untuk tapis dan sebagainya, malah terikat dengan perundangan dan seumpamanya, maka semestinya media inilah, yang konvensional inilah sebenarnya yang satu-satunya media yang kita kena sokong, yang kita terus kena berikan tumpuan sebenarnya berbanding media-media alternatif. Walaupun mungkin dekat media alternatif tu ada maklumat juga yang sahih yang diambil daripada berita, yang dia forward balik kan. Tapi ada yang memang rekaan, ada yang memang hanya sekadar pandangan peribadi dan dia forward balik dekat situ jadikan satu artikel. So benda tu boleh mencetuskan banyak polemik dan perkara yang tak baik lah sebenarnya. So yang penting Islam ajar kepada kita, kalau berita-berita yang kita terima, pastikan dia betul-betul ada clarification. So kalau di televisyen memang ada unit untuk clarify. So sebab tu kita sepatutnya terus menyokong dan mengutamakan media konvensional, contoh macam media prima ni. Okey, itu dari sudut mereka yang menerima berita. Tapi kita juga nak ingatkan, kita sebagai pengamal media yang berada di belakang tabir, hendaklah mendapatkan berita yang betul-betul sahih, barulah disampaikan di bahagian hadapan untuk mereka terima. Tidak kiralah ini digital ataupun kami di televisyen sendiri, sentiasa berusaha untuk mendapatkan kesahihan sebelum untuk menyampaikan. Bagaimana dari sudut Islamnya untuk memberitahu kepada pengamal media kepentingan kita menyampaikan berita-berita sahih. Okey, betul-betul. Cik baik Anin cakap macam tu. Saya pun memang tertarik benda ni sebab ini juga penting sebab yang memberitahu tu yang utama, dia yang memulakan cerita, memulakan berita, penulisan, headlines apa yang ditulis tajuknya. Benda ni sangat penting. Ini juga memerlukan prinsip. Okey, memang kadang-kadang kita faham orang sebut istilah nak rating, istilah nak tahu benda tu catchy ataupun tidak, orang tertarik, tidak tengok dengan tajuk dan sebagainya. Tapi ialah maklumlah kadang-kadang masyarakat awam ni kadang-kadang dia hanya nampak tajuk, dia tidak baca sepenuhnya. Setuju. So tujuan pengamal media buat itu bersebab. Kalau tajuk tak menarik pun orang takkan minat untuk nak baca. So sometimes memang media diajar untuk buat macam tu. Tapi fungsi pengamal media yang mencetuskan berita atau cerita tersebut, dia juga jangan sampai menimbulkan syakwa sangka, menimbulkan akhirnya orang boleh salah faham dan seumpamanya. Dan bagi seorang yang mendengar atau membaca berita pula, melihat berita, dia kena dapatkan sepenuhnya, jangan ambil sekerat-sekerat. Okey, dan perkara ni penting, Islam ajar kepada kita. Saya teringat dalam Al-Quran dipanggil teknik komunikasi wahyu tau. Okay. So Allah pernah establish kepada para nabi dia, malah kepada hamba-Nya, kalau nak bercakap, kau nak sampaikan apa-apa, dia ada 6 teori, 6 cara. Sempat ke kita nak cerita ni? Lagi lebih kurang 3 minit Ustaz. 3 minit, InsyaAllah okay. sempat. Pertama, qaulan sadida. Benda tu mesti betul. So kalau tipu, jangan cakap. Jangan tulis, jangan publish. Jangan share pun. Jangan share pun. Kemudiannya qaulan ma'rufah. Make sure apa yang dia cakap tu ada manfaat. Benda yang ma'ruf, yang baik. Kalau rasa benda tu tak baik, better not. Apatah lagi, ni bulan Ramadan, jangan sebut. Kan nak berbalah ke nak apa ke, walaupun orang ni tak perlu kata je aku sedang berpuasa, itu hadis Nabi. So kita tak perlu nak bawa benda yang tak elok. Antara lagi qaulan layyina, dia lembut, bahasa yang lembut, tidak terlalu kasar dan sebagainya. Kemudian lagi qaulan maisura, dia santai, dia mudah orang nak faham. Lagi qaulan baligha, dia sampai maksud. Kan? Jadi ini antaralah yang kalau kita fikirkan, pengamal media kena ada benda ni. Tepat, santai pun ada kadang-kadang, kemudiannya ma'ruf, benda yang elok, kemudiannya sampai maksud, mudah difahami. So pada saya, media digital dia sangat-sangat bagus sebab kita boleh visual. So bila visual, kadang-kadang maksudnya lebih sampai ni. Berbanding contohlah kerusi berceramah, okey elok kita bersedekah, tapi tak ada visual. So contoh TV3 ada Bersamamu, contoh so visual kan. Contoh TV3 ada Jejak Rasul, kita cerita pasal sejarah ni dekat kuliah tapi tak ada visual. So maksudnya lebih sampai. So mungkin inilah yang pengamal media buat, dan media elektronik sampaikan melalui televisyen. Akhirnya sampai maksud, benda tu ada manfaat,
tepat, betul. So semua inilah yang memang digalakkan dalam Islam. InsyaAllah, itulah yang kita mahukan sebenarnya. Pokok pangkalnya objektif. Apakah yang ingin kita sampaikan kepada mereka? Kerana yang mendengar ini adalah sama-sama untuk mendapat ilmu yang sama. Pengamal media mendapat ilmu, begitu juga dengan pendengar dan juga pembaca. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Bersama dengan kita bercerita tentang bagaimana platform yang terbaik sekali, dan terima kasih juga kerana berada di sini. Banyak roadblock ke lalu tadi. Tapi insyaAllah lepas. Alhamdulillah. Kerana nak berdakwah di sini. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Syarizan Daud At-Turabi, pendakwah hari ini di MSI, untuk bercerita tentang bagaimana platform yang terbaik sekali. Bukan tidak dibenarkan untuk anda mengetahui ataupun mengambil tahu berita di digital dan sebagainya, tetapi bagaimana kesahihannya. Islam pun menyarankan untuk kita mengetahui kewajipan kita untuk mendapatkan berita-berita sahih sebelum kita kongsi, sebelum kita amalkan, sebelum kita baca dan sebelum kita telaah dengan lebih lanjut lagi. Jadi sama-sama kita ingatkan antara satu sama lain untuk anda mendapatkan berita sahih, terutama sekali televisyen menjadi salah satu platform yang terbaik untuk anda. Okey, ingin dikongsikan kepada anda seperti yang dikabarkan tadi, kalau anda nak dapatkan akhbar digital NSTP secara percuma, anda boleh dapatkan dengan 30 hari langganan akhbar digital NSTP secara percuma sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang akan berakhir insya-Allah pada 12 Mei 2020 nanti. Jadi sepanjang itu anda boleh dapatkan, senang sahaja layari www.nstp.com.my/mco. Sekali lagi saya ulang, www.nstp.com.my/mco. Anda boleh dapatkan 30 hari langganan secara percuma. Okey? Jadi berehat seketika, kembali selepas ini di MSI. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Sekarang 8.44 minit pagi, dan anda masih lagi kekal bersama dengan kami. Tentunya menjalani ibadah puasa bagi mereka yang beragama Islam, dan pada yang tidak, pastinya juga ini adalah permulaan pagi yang baru kepada anda untuk terus menjalani kehidupan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Masuki hari ke-43, ini permulaan bagi fasa keempat untuk kita rakyat Malaysia. Okey, kita nak teruskan. Sekarang ini pastinya baru minggu pertama kita berpuasa. Antara yang menjadi satu perkara yang peninglah bagi seisi rumah, terutamanya golongan bapa yang berada di rumah ni, adalah untuk bersahur. Apa menunya, apa yang berkhasiat untuk kita kekal cergas. Terutamanya cabaran sekarang adalah untuk kekal cergas berada di rumah. Itu cabaran tu sebenarnya. Dan sekarang ni kita nak bersama dengan pakar dietetik daripada Hospital Pengajian Universiti Putra Malaysia, iaitu Encik Muhammad Nazrul Asri Badrul Hisham, yang telah pun berada bersama dengan saya di FB Live pada ketika ini. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Encik Asri. Ya, betul. Encik Asri, terima kasih kerana sudi bersama kami. Sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Ya, okey, yang pertamanya, sahur ni. Bagaimana sebenarnya untuk kita dari sudut pemakanannya lah, bagi mengamalkan gaya sahur yang sihat itu, menu-menunya? Silakan Encik Azri. Okey, so kalau kita nak tekankan dari segi sahur kan, definitely sebenarnya dari segi kuantiti makanan tu harusnya terdiri daripada kuantiti yang lengkap lah. Apa yang saya nak masukkan dengan lengkap ni, seharusnya perlunya ada makanan yang membekalkan tenaga dalam kita punya sahur. Yeah. Okay? Especially daripada kumpulan karbohidrat. Sebab kenapa karbohidrat? Karbohidrat ni adalah sumber tenaga utama kita, dan antara contoh karbohidrat, of course lah, macam kita semua tahu kan, nasi, mi, kuih tiaw, even roti, okay? Sayuran-sayuran berkanji, ia adalah sumber karbohidrat. So dia perlu, dan sebenarnya pada sahur sebaiknya ada karbohidrat ni pada kadar yang mencukupi. Dia tak perlu berlebihan lah untuk kita dapatkan lebih tenaga supaya kita lebih aktif kan. Ya, betul. So sebenarnya pada portion yang mencukupi, dah boleh kata kita punya keperluan tenaga atau kalori seharian. Dan pada masa yang sama, sahur definitely kena ada lauk yang kita nak kategori sebagai protein, dan juga sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Sebenarnya gabungan protein, sayur-sayuran dan buah-buahan ni akan lebih mengenyangkan kita. Yang baguslah untuk sahur. Dan minum air yang secukupnya. Kalau boleh, kita elakkan minuman yang mempunyai kandungan kafein yang tinggi, sebab dia akan induce kita untuk kencing lebih kerap, di mana dia akan mengurangkan komposisi air dalam badan dan boleh menyebabkan kita lebih senang letih. Itu untuk sahur lah. Okey, kurangkan kafein itu satu fakta yang menarik juga. Cik Asri, sebab sebelum ini kita melihat kepada kempen yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan sendiri, iaitu kempen pemakanan suku-suku separuh.
Jadi macam mana kita nak seimbangkan, sebab sekarang siang kita dah tak boleh makan. Jadi kita nak seimbangkan bahawa pemakanan itu turut mendapat komposisi yang sama pada waktu berbuka dan juga bersahur terutamanya, atau bagaimana? Mungkin boleh nasihat sikit? Okey, untuk kita apply susu separuh ni sebenarnya tak ada beza dari segi bulan puasa ataupun waktu kita tidak berpuasa lah. Sebenarnya masih boleh gunakan susu separuh, cuma ialah kita punya masa makan dah berlainan kan. Betul. Okay. Dan susu separuh ni kita boleh apply kepada masa sahur dan juga masa berbuka lah. Dan definitely macam yang saya kata tadi, perlu semua komponen makanan ini pada kuantiti yang betul, so that bersama-sama kita akan dapat tenaga yang cukup, dapat lebih kenyang dan juga dapat mikronutrien macam vitamin dan mineral di mana dia penting untuk metabolisme badan kita lah. Right? So itu maksudnya sekarang ni tak ada beza. Masih boleh aplikasikan lah. Okey. Untuk more kan sebab sebenarnya kita juga galakkan snack di mana bila kita ada makan sikit-sikit tapi kerap semasa kita tak puasa dalam bulan Ramadan ni, sebenarnya at least kita ada stok sumber tenaga dan akhirnya cukup keperluan harian kita. Okey. Baik, seperti yang dikatakan, sebab sekarang ni ada ramai juga yang mengambil kesempatan ialah bulan puasa je azamnya untuk berdiet. Contohnya untuk kelihatan kurus, segak bergaya di hari raya nanti. Dan mungkin ada juga yang tersalah tafsir dengan erti diet itu sendiri dan juga mengamalkan corak pemakanan yang tidak begitu seimbang. Apa yang perlu dielakkan terutama ketika bersahur, pemahaman itu? Seperti contohnya, kita nak berdiet ni kita tak perlu ambil karbohidrat. Tapi mungkin antara makanan-makanan yang perlu dielakkan ketika bersahur, Encik Asri? Okey, kalau nak menurunkan berat badan di bulan Ramadan pada masa yang sama lah kan. Okey, of course definitely jelas nak turunkan berat badan ni biasanya salah angkat orang ialah kurang makan. Tapi tak makan sangat kan. So sahur ni sebenarnya wajib ambil. Okey, sebab kita khawatir kalau tak ada sahur sendiri kita akan lebih cepat letih and then mungkin boleh mengganggu kerja harian kita. So itu yang kita tak nak kan. Okey, once kita dah ambil sahur, definitely macam yang Hanif kata tadi, karbohidrat wajib ada walaupun kita nak turunkan berat badan. Okey, semua pada kuantiti yang betul lah. Macam pinggan ataupun bagi yang mungkin ada kerja yang lebih berat daripada kerja pejabat, contohnya macam buruh, boleh ambil lebih sikit daripada suku pinggan tersebut. Dan makanan yang perlu elak ialah definitely dos yang tinggi gula, tinggi minyak, tinggi lemak dan juga tinggi garam. Okey, kerana ialah kita takut bila kita sahur dengan makanan contoh selalu yang bergoreng, selalu yang manis-manis, kita akan berlebih kepada bertambah berat badan. Dan lebih hati-hati kepada orang yang punya penyakit kronik lah. Contohnya macam dia ada diabetes, tapi selalu je ambil yang manis. Selalu bulan puasa ni kita nak buka something yang manis kan. Betul. So bila ada diabetes ni sebenarnya kita takut gula tu nanti lebih tinggi pula kan. Dan juga orang yang mungkin tinggi kolesterol, hypertension dan sebagainya. So ini saranannya lah. Dan yang terakhir macam yang saya kata tadi, kafein lah. Okey, baik. Sangat menarik sebab sampai kita berpuasa pastinya kesihatan juga perlu diamalkan dengan sangat baik. Encik Asri, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami berkongsi sedikit tips berkenaan dengan amalan sahur. Selamat berpuasa kita ucapkan. Ya, sama. Baik, itu Encik Muhammad Nazirul Asri Badrul Hisham, pegawai dietetik Hospital Pengajar Universiti Putra Malaysia. Okey. Dan pastinya itu antara tips yang kerap kita ingatkan, kerap kita dengarkan, terutamanya untuk mereka yang menjalani ibadah puasa. Sahur jangan kita tinggalkan, itu amalan sunnah dan pastinya perlu kita titik beratkan juga amalan sahur itu, terutamanya mereka yang bekerja seharian dan juga pastinya ini cabaran yang berbeza. Seperti kita katakan, duduk di rumah juga perlukan tenaga untuk anda kekal aktif di rumah. Okey, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini ada perkongsian yang menarik juga iaitu berkenaan dengan cabaran dan juga sinar mu'alaf berkenaan dengan saudara baru kita, terutamanya bagi mereka yang menyambut Ramadan pertama kalinya. Ada perkongsian, tapi sebelum itu kita nak kongsikan antara aktiviti menarik orang ramai rakyat Malaysia terutamanya sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ini. Kesini, kesana, kesini, kesana, kesini, kesana, kesini, kesana, kesini. Don't go away.
Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Okey. Saya lah pula. Pagi. Baik, kembali kita di Malaysia hari ini. Salam Ramadan yang ke-6 buat anda semua penonton setia Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami. Jadi kepada anda semua, terima kasih kerana sentiasa berada di rumah, stay home untuk hari PKP yang ke-43 ini, fasa yang ke-4 hari pertama. Alhamdulillah segalanya diharapkan. Kali ini pula, baru-baru ini rakan wartawan kami, Hidayah, sempat pergi ke Zoo Negara kerana antara yang terkesan adalah pastinya keadaan di Zoo Negara, dan Zoo Negara merupakan satu daripada 14 zoo di Malaysia yang terkesan dengan penularan wabak COVID-19 ini. Tiada pengunjung yang dibenarkan untuk datang, malah bagaimana mereka ingin mengekalkan ataupun memastikan keadaan haiwan-haiwan di sana berada dalam keadaan baik. Jadi rakan wartawan Hidayah sempat menyaksikan keadaan itu dan rangkumkan kepada anda. Saksikan. Memasuki fasa keempat Perintah Kawalan Pergerakan. Zoo Negara merupakan antara 14 buah zoo di Malaysia yang terkesan dengan penularan wabak COVID-19. Meskipun tiada pengunjung dibenarkan datang, penjagaan hampir 4,000 haiwan di sini tetap menjadi keutamaan. Penjagaan macam biasa, tidak ada bezanya. Setiap hari, setiap pagi keeper kita akan cek kandang tu, bersihkan, lepaskan haiwan-haiwan ini dan dibersihkan kandang setiap pagi. Sebab itu kita pastikan kaki tangan kita sihat. Jadi SOP, jarak sosial dia itu penting. Mereka juga kena bekerja supaya jarak tu tak boleh dekat dan kebersihan diutamakan. Mempunyai lebih daripada 200 spesies termasuk burung, reptilia dan mamalia, Zoo Negara turut mengambil langkah proaktif dengan melaksanakan catuan makanan bergantung kepada spesies haiwan. Makanan dia sentiasa mencukup. Cuma saya khawatir apabila PKP dimulakan dulu, kita hanya ada duit simpanan hanya terhad untuk 3 bulan. Jadi sekiranya dalam 3 bulan tidak ada bantuan daripada luar, daripada kerajaan, daripada orang ramai, kemungkinan tidak cukup. Kalau nak kira lebih kurang 12,000 RM satu hari. Alhamdulillah, ramai orang telah membantu kita, memberi sumbangan, makanan dan juga kewangan. Pergerakan pekerja turut dihadkan dengan hanya bekerja selama 4 jam sehari. Manakala jumlah makanan yang diperlukan bagi setiap haiwan di sini adalah berbeza. Secara keseluruhan, anggaran kos makanan untuk semua haiwan ialah RM80,000 Malaysia sebulan. Rusa Jawa ni sebenarnya merupakan salah satu haiwan mamalia yang ada di Zoo Negara, dan sekurang-kurangnya dalam masa sehari, rusa-rusa ini memerlukan lebih 200 kilogram makanan, dan rutin mereka pihak zoo akan memberi makanan pada waktu pagi dan petang. Dan sedikit fakta menarik tentang rusa-rusa ini, sebenarnya yang bertanduk itu merupakan rusa jantan, dan yang tiada tanduk ni sebenarnya rusa betina. Penularan wabak COVID-19 telah memberi impak dan kesan mendalam kepada semua, termasuklah pihak zoo. Namun dengan bantuan orang ramai, bekalan makanan untuk haiwan di sini masih mampu diteruskan. Semoga rakyat Malaysia dapat terus menyokong satu sama lain dalam menempuhi tempoh yang mencabar ini serta mampu memulihkan keadaan seperti sedia kala. Perangilah COVID-19, kita mesti menang.
Okey, apa pula? Tapi bagi wang rumah. Nanti? Pepeng. Nanti siapa tangkap? Polis. Polis tangkap. Right foot, now left foot. 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 One hand. One hand, one hand. Two hands. Two hands, two hands. Hit your rollie. Hit that rollie. Do your dance. Do your dance. Now lean with it, rock with it, lean with it. Baik, terus hantar video-video anda, aktiviti menarik yang dilakukan di rumah kepada kami, MSI TV3 untuk kita siarkan kepada anda. Untuk kita penuhkanlah aktiviti dan apa saja yang anda lakukan di rumah dan kita tontonkan, kita kongsikan kepada seluruh rakyat Malaysia. Ya, kita nanti mesti akan rindu kan? Betul. Keletah-keletah gelagat aktiviti yang dilakukan sepanjang PKP ini pasti kita akan rindukan. Jadi kepada anda semua, terima kasih banyak-banyak kerana kongsikan lagi banyak-banyak. InsyaAllah kita akan pamerkan, kita akan tayangkan di MSI. Ini apa pencapaian sepanjang PKP ni? Pencapaian saya buat kek batik. Wow. Wow, impresif. Betul. Alhamdulillah. Saya pun terkejut. Kan? Banyaklah saya improve skill memasak. Tapi banyak sebenarnya benda yang kita belajar. Okey, itu kita di Malaysia lah. Betul. Kita di Malaysia. Sekarang kita nak kongsikan kepada anda khabar dari Manchester. Rakyat Malaysia yang berada di sana, seorang pelajar penuntut jurusan akhir Mechanical Engineering di Manchester. Amirul Rahul Abdul Razak. Hello Amirul. Hai, hello. Okey. Ya, saya. Okey, Amirul, apa khabar? Khabar baik. Kami di sini dalam keadaan yang baik buat masa sekarang. Oh, ada dua orang Amirul Rahul, yang mana satu? Saya. Okey, sebelahnya adalah tu? Muhammad Ashraf Mustafa. Muzaffar. Okey, baik. Amirul dengan Ashraf. Anda berdua ni rakan ke macam mana? Sama satu kelas? Rakan. Satu kelas? Satu rumah dan satu kelas. Okey, maknanya datang ke Manchester ni bersama-sama lah. Bersama-sama. Sama waktu. Okey, dan juga kita nak tahu juga macam mana dengan keadaan di sana, sebab difahamkan semakin lama keadaan di UK sendirilah, terutama sekali di Manchester, bilangan semakin membimbangkan. Jadi keadaan anda sebenarnya bagaimana? Kongsikan. Buat masa sekarang ini keadaan di United Kingdom memang makin teruk. Yang kes positifnya adalah lebih kurang 160,000 sekarang ini dan kematian dalam 21,000. Dan sekarang ini pun mereka dalam keadaan partial lockdown sekarang ini. Tetapi perbezaan partial lockdown di United Kingdom ini dengan keadaan di Malaysia sebenarnya sama je rata-rata keseluruhannya. Cuma bezanya adalah dari segi kerajaan United Kingdom membenarkan kami untuk melakukan aktiviti rekreasi selama sejam satu hari maksimum. Okey. Maknanya bagaimana dia mengawal 1 jam sehari itu? Adakah ada waktu-waktu tertentu, hanya petang sahaja, pagi sahaja ke macam mana? Apa yang saya tahu, mostly orang akan jogging yang melakukan aktiviti yang kita beradah di waktu petang. Tetapi tiada kawalan yang sepenuhnya di sini dibuat seperti di Malaysia. Tetapi masing-masing mengawalkan diri masing-masing untuk social distancing dan actually di rumah sendiri. Ya. Bagaimana aktiviti pembelajaran kalian pada ketika ini? Adakah semester masih berjalan atau tertangguh seketika? Dari segi universiti semuanya telah dilakukan secara online. Dan semua event sepatutnya kami graduate pada bulan Julai ini sebab kami pada tahun akhir. Betul. Tetapi semua itu pun telah dipospon. Dari segi pengajian semuanya online dan ramai juga kawan-kawan kami telah pulang ke Malaysia sebab mereka boleh melakukan semua benda dari secara online apa sekalian.
Okey, risau juga sebab ialah masih lagi boleh keluar dan apa sahaja pun adalah bergantung kepada diri sendiri kan. Maknanya diri sendiri kena betul-betul alert ataupun cakna dengan keadaan, dengan keselamatan. Tapi kalau anda berdua macam mana? Berani tak nak keluar rumah secara jujurnya? Secara jujurnya tak berapa berani sangat. Jadi kami mengambil langkah-langkah pencegahan lah kalau kami keluar untuk membeli barang ke apa. Mungkin saya boleh kata dalam sekali seminggu kami keluar untuk membeli barang. Kami melakukan pencegahan seperti memakai mask, begitu. Dan tapi selain daripada itu kami takkan keluar langsung. Dan kami juga memang ada kerja untuk dibuat. Jadi ya, kami rasa selamat di rumah. Ashraf dan Amirul berasal dari mana negeri kelahiran di Malaysia? Saya tinggal di Sungai Merak, Kajang. Okey. Saya di Kajang, Selangor. Oh, dua-dua di Kajang. Jadi, bagaimana kabarnya dengan keluarga di Kajang dan bagaimana mereka mengikuti perkembangan anda ketika berada di UK ni? Sebab ialah berbanding Malaysia, UK lebih banyak terjejas dan terkesan. Dan bagaimana komunikasi di antara kalian bersama dengan keluarga? Komunikasi dilakukan secara atas talian melalui WhatsApp dan panggilan telefon. Kami lakukan daily rutin jugalah, kami lakukan setiap hari. Saya WhatsApp di dalam grup kami, tanya khabar kedua bapa saya dan mereka menanya khabar saya dan berkongsi-kongsi juadah kepuasan yang kami lakukan setiap hari untuk 5 hari ini buat masa sekarang. Okey. Ada kabar dari kerajaan untuk mengetatkan lagi kawalan perintah kawalan pergerakan di sana, MCO di sana. Perancangannya untuk akan datang bagaimana setakat ini? As far as kami concern, tiada lagi kawalan yang ekstensif dilakukan oleh kerajaan di sini. Seperti mana kami Rahul berkata, partial lockdown sudah sebulan lebih rasanya dibuat partial lockdown tu. So daripada dulu sampailah sekarang partial lockdown saja diamalkan. Ya, itu saja yang kami tahu setakat ni dan tiada further instruction dibagi oleh government. Sebab kita macam dapat saksikan juga ada yang tidak dapat menerima dengan keadaan partial lockdown ataupun lockdown yang ingin dilakukan oleh kerajaan UK dan sebagainya. Tapi secara realitinya bagaimana reaksi rakyat? Boleh kongsikan tak Amirul atau Ashraf? Okey, nampaknya kita tidak dapat mendengar suara Ashraf. Kita akan cuba hubungi insya-Allah lagi. Sebab sayang juga kan antara kita nak mengetahui bagaimana reaksi rakyat di sana sebab apa yang kita dapat saksikan hanya di media sosial. Jadi harapnya Amirul dan juga Ashraf berada dalam keadaan sihat sahaja di sana dan segalanya pulih seperti biasa. Kita juga doakan bukan sahaja di Malaysia, di seluruh dunia berakhirlah pandemik COVID-19 ini. Betul, dan UK ataupun United Kingdom adalah antara negara yang agak terkesan dengan teruk juga pada ketika ini, tapi mereka masih lagi seperti yang dikabarkan masih lagi membenarkan rakyat untuk keluar, terutamanya menjalankan aktiviti riadah dan juga rekreasi sejam maksimum bagi seorang rakyat itu untuk keluar. Dan pastinya kita masih lagi mencuba untuk mendapatkan mereka kerana ada lagi beberapa soalan yang kita ingin tanyakan. Tapi sebelum itu kepada anda yang kekal setia bersama kami di Malaysia hari ini, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kita dan saya percaya pada ketika ini pastinya kita runsing terutamanya berkenaan dengan Ramadan yang menjelang, nanti akan tiba Hari Raya, banyak sekali persoalan dan pastinya kita perlu kekal sabar dan tenang. Dan bayangkan kalau ada ahli keluarga kita berada di luar negara, terutamanya kepada negara yang terjejas kesan teruk terutamanya sekali, pastinya itu lebih membimbangkan. Tapi saya percaya kita perlu kekal tenang dan bersabar dalam menghadapi cabaran dan juga dugaan pada ketika ini. Betul. Ambil kesempatan ini untuk merapatkan silaturahim yang kalau mungkin tak pernah telefon dah sebulan, 2 bulan tu di musim PKP ni agak kerap juga ya video call, telefon dan sebagainya kerana kita nak menyantuni perasaan dan juga hati kita sendiri berada dalam perintah kawalan pergerakan ni. Dan rakyat Malaysia, kita patut bersyukur kerana kerajaan kita begitu prihatin dengan jumlah kematian walaupun catatannya hanyalah hampir 2%
daripada keseluruhan untuk jumlah kematian, hanya 100 individu. Tetapi inilah yang menjadikan kita berjaya, sedikit lagi kita akan berjaya untuk menamatkan penularan wabak COVID-19 ini. Ada setengah negara mungkin tidak dapat dilakukan seperti mana dilakukan di Malaysia. Pelbagai faktor yang perlu diambil kira, rakyat, reaksi rakyat dan juga beberapa faktor perniagaan yang lain. Tapi di Malaysia tidak ada kata lain, hanyalah perintah kawalan pergerakan, hanyalah untuk menamatkan penularan wabak COVID-19 ini, hanyalah untuk menyelamatkan nyawa kita. Ada juga yang bertanya kepada saya berkenaan dengan apa akan jadi selepas ini, selepas PKP ditamatkan atau mungkin selepas kita berjaya menang dengan penularan wabak COVID-19 ini. Tapi ramai juga yang perlu sedar, dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menyedarkan bahawa kita berdepan dengan satu musuh yang kita tidak nampak, tidak kelihatan, dan pastinya seperti yang telah pun disarankan sekurang-kurangnya dalam tempoh 6 bulan ini tidak boleh berlaku sebarang aktiviti mass gathering, satu acara atau aktiviti yang besar-besaran di mana orang berkumpul. Jadi semalam juga telah dibangkitkan berkenaan dengan terutamanya acara bola sepak yang ditanyakan sama ada kemungkinan untuk berlangsung dalam masa yang terdekat. Tapi jelas jawapan diberikan oleh Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengatakan bahawa ianya agak tipis sukar untuk berlaku pada tahun ini. Mungkin jika pada bulan Oktober atau November sekurang-kurangnya baru boleh diberikan dengan SOP yang betul. Jadi saya percaya itu mungkin antara perkara yang menjadi kebimbangan, tetapi kita perlu sedar bahawa kepentingan kita, keutamaan kita pada ketika ini adalah kesihatan dan juga keselamatan seluruh rakyat Malaysia. Bola sepak ke aktiviti-aktiviti lain ke, perlu kita korbankan sedikit berkenaan dengan perintah kawalan pergerakan ini. Okey, sambil-sambil tu kita nak ucapkan terima kasih kepada anda semua, terutama sekali tetamu-tetamu yang sudi video call bersama kami, sudi datang ke MHI, dan juga tadi Amirul dan juga Ashraf sempat video call dengan kami dari Manchester, United Kingdom. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah esok banyak lagi perkembangan terkini kita akan bawakan kepada anda, terutama sekali pastinya tentang hari ke-44 PKP dan banyak lagi perkongsian info terkini yang menarik menanti anda. Tak sempat nak bertanyakan berkenaan dengan Manchester United tadi kepada Amirul dan juga Ashraf, tapi tak apa, mungkin kita akan cuba hubungi mereka sengaja untuk tidak disempatkan. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Malaysia hari ini. Saya Hanim Yusof dan juga Anim Izzati. Terus kekal cergas, terus kekal duduk di rumah, dan selamat berpuasa kepada seluruh umat Islam yang ketika ini sedang masuki hari ke-6 Ramadan. Assalamualaikum. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Bye. Assalamualaikum. Usahlah lupa kepada mereka ketika kita sedang terlena. Mereka berjuang tiada lelahnya di saat dunia ditimpa pancaroba. Berdiri mereka mempertaruhkan jiwa, segala kudrat dibunuh di medan jasa, membela nasib pertiwi tercinta. Sedikit pun tak pernah merasa kecewa, walau sengsara, walau menderita, meninggalkan keluarga demi tanah ibunda, bersama memohon dan berdoa pada Maha Esa. Kita tempuhi semua dengan perasaan rela.